Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Khairul Nizam bin Mat Karim, pensyarah subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia MPU 3123, seterusnya sahabat-sahabat subjek ini. Saya Muhammad Syazran Haikal bin Azlan selaku wakil kumpulan ke-9 akan membentangkan kepada anda tajuk kumpulan kami iaitu Revolusi 1911 dan Perubahan Lanskap Politik Cina, satu huraian. Seperti yang anda telah lihat sebentar tadi, merupakan sedutan babak-babak yang terkait dengan sebuah filem yang berkisahkan tentang Revolusi 1911. Menarik bukan? Kami selaku pelajar ataupun wakil yang diberikan amanat untuk mengkaji dan menganalisis peristiwa ini lagilah tertarik dan terpegun dengan segala konten, intipati dan juga plot yang berlaku sepanjang Revolusi 1911. Oleh itu, sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut untuk menerangkan tentang intipati dan kandungan tajuk ini, boleh kira untuk saya perkenalkan terlebih dahulu sahabat-sahabat kumpulan 9 yang telah pun sama-sama berkuang kalingkung dalam menyelesaikan segala tugasan berkumpulan pada semester ini. Seperti yang anda boleh lihat di sebelah saya ini merupakan gambar dan juga nama semua ahli kumpulan 9. Kumpulan ini telah pun diketuai oleh Muhammad Syahmi bin Kamrul Zaman selaku ketua kumpulan dan dianggotai oleh 6 orang termasuk diri saya. Baiklah, kita akan terus kepada menerangkan intipati dan kandungan tajuk kita. Kita akan mulakan dengan pengenalan kerana tak kenal maka tak cinta. Secara literalnya, revolusi merujuk kepada satu perubahan drastik yang berlaku akibat reaksi dan respon terhadap sesuatu keadaan yang menimbulkan rasa tidak sepuas hati dan tidak memenuhi kehendak dan aspirasi masyarakat. Manakala revolusi 1911 di China yang terkait dengan tajuk kita pada hari ini berlaku pada tahun 1911 itu sendiri dan merupakan antara peristiwa terpenting yang pernah berlaku dalam sejarah China. Revolusi ini telah pun menggulingkan sistem monarki pimpinan dinasti Qing yang telah pun menjadi corak pemerintahan negara itu selama lebih daripada 2000 tahun dan seterusnya digantikan dengan corak pemerintahan republik hasil daripada gerakan ini. Ketiga, perubahan lanskap politik China. Dinasti Shang merupakan dinasti pertama dan terawal yang mengamalkan sistem pemerintahan monarki, iaitu sistem pemerintahan beraja sejak awal penubuhan tamadun China. Manakala dinasti Qing pula merupakan dinasti terakhir yang mengamalkan pemerintahan monarki ini sebelum digulingkan. Dan selepas kejatuhan dinasti Qing ini, ia tercetus kemunculan ideologi komunis yang berkembang dalam pemikiran para nasionalis muda di China melalui kemunculan dua buah parti komunis iaitu Parti Komunis China PKC dan Parti Kuomintang KMT yang diketuai oleh seorang tokoh yang bernama Sun Yat-sen. Kemudian kita akan beralih pula kepada objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian. Pertama, untuk mengkaji latar belakang revolusi 1911 dan yang kedua untuk menerangkan kesan yang berlaku terhadap politik pasca revolusi 1911 di China. Kemudian kita akan memperhalusi pula perbincangan dan huraian tajuk ini. Kita akan mulakan dengan latar belakang revolusi 1911. Revolusi 1911 ataupun juga dikenali sebagai Revolusi Xinhai ini merupakan satu catatan sejarah yang terpahat dan dekat di hati semua rakyat Cina. Peristiwa ini telah bertitik tolak kerana kegagalan dinasti Qing dalam menyelesaikan masalah konflik yang berlaku di dalam negara itu. Tahukah anda, terdapat 3 tokoh utama yang menjadi figura terpenting dalam Revolusi 1911. Dimulai dengan Dr. Sun Yat-sen, merupakan seorang figura politik yang mengetuai revolusi Cina ini. Beliau mendapat gelaran sebagai bapa Cina moden. Peranan beliau adalah sebagai arkitek ataupun perancang dalam menggulingkan dinasti Qing pada tahun revolusi 1911. Tokoh kedua, Yuan Shikai. Beliau merupakan seorang yang telah dilantik oleh dinasti Qing untuk mengetuai tentera darat dan laut sewaktu peristiwa pemberontakan berlaku. Tokoh ketiga pula ialah Chiang Kai-shek. Beliau merupakan seorang figura yang berpengaruh menggantikan Dr. Sun Yat-sen dalam memimpin Parti Kuomintang KMT. Dengan itu anda telah pun kenali tokoh-tokoh revolusi 1911. Seterusnya kita akan lihat pula tentang faktor tercetusnya revolusi 1911. Terdapat 3 faktor utama. Pertama,
Ianya berlaku akibat kelemahan kerajaan Manchu ataupun dinasti Qing itu sendiri. Hal ini bertitik tolak apabila mereka telah pun mengamalkan pelbagai amalan korupsi dan penyelewengan yang keterlaluan. Faktor kedua pula berlaku akibat kesengsaraan rakyat ataupun masyarakat dari sudut aspek sosioekonomi yang dialami oleh majoriti rakyat Cina. Faktor ketiga pula yang berlaku adalah akibat wujudnya pengaruh gerakan revolusioner dan nasionalis. Gerakan nasionalis telah pun hadir di China pada sekitar akhir abad ke-19, rentetan masalah kegagalan takbir urus oleh kerajaan Manchu dalam menangani tindakan pencerobohan kuasa asing. Seterusnya kita akan lihat pula tentang peranan yang dimainkan oleh Dr. Sun Yat-sen sewaktu peristiwa 1911. Terdapat 3 peranan utama yang telah dimainkan oleh beliau. Pertama, beliau telah merangka satu gagasan idea yang dikenali sebagai 3 prinsip rakyat atau San Minchu, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan rakyat. Dr. Sun Yat-sen mula mendapatkan ilham ataupun idea ini sewaktu beliau masih berada di Eropah. Kedua, sekitar tahun 1895 sehingga 1911, Dr. Sun Yat-sen telah pun sebenarnya menggerakkan strategi untuk menubuhkan pertubuhan revolusioner seperti di Honolulu, Hawaii, iaitu Hsing Chung Hui. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan adalah semata-mata untuk menggulingkan kerajaan Manchu dengan menyebarkan sentimen anti-Manchu dan menguasai minda pemikiran rakyat pada waktu itu. Dan ketiga, Dr. Sun Yat-sen dan pengikutnya telah merangka, mengatur dan mengetuai sebanyak 10 pemberontakan yang berlaku di China. Kemudian kita akan lihatkan pula tentang faktor-faktor terhadap perubahan politik di China. Terdapat 4 faktor utama. Pertama, ialah kepimpinan yang bersifat autokratik. Kemenangan Parti Kuomintang KMT ini tidak dapat direalisasikan menerusi pembentukan kerajaan disebabkan Yuan Shikai tidak mahu melepaskan jawatannya. Rentetan daripada peristiwa itu, pihak KMT telah memulakan pemberontakan kali kedua tetapi berjaya dipatahkan, iaitu faktor kedua. Dan faktor ketiga pula ialah pergolakan wilayah dalam politik Cina. Situasi ini tercetus dek kerana berlaku perebutan kuasa oleh parlimen-parlimen perang yang telah mengakibatkan beberapa siri perang tercetus. Peperangan ini berlaku pada skala yang lebih besar pada tahun 1920-an. Faktor keempat pula adalah apabila penyatuan yang rapuh. Kekacauan dan peperangan berleretan dan perpanjangan oleh golongan parlimen perang yang gagal menjadikan China aman, sejahtera dan makmur. Komponen keenam di bawah perbincangan dan huraian pula adalah perubahan terhadap politik pasca revolusi 1911 di China. Terdapat 2 perubahan utama. Pertama, tatkala dinasti Qing gagal untuk memerintah China dengan baik apabila mereka menghadapi lambakan masalah yang mengganggu kedaulatan negara mereka, sekaligus menyebabkan mereka telah pun disingkirkan oleh pihak nasionalis yang kemudiannya menumbuhkan Parti Kuomintang KMT. Dan kedua, apabila Dr. Sun Yat-sen telah mendirikan kerajaan di selatan China dengan beliau sendiri dilantik sebagai Generalissimo yang berpusat di Canton. Komponen ketujuh iaitu kesan daripada revolusi 19 itu sendiri terhadap China. Terdapat 3 kesan utama. Pertama, politik di China semakin berterabur meskipun sistem pemerintahan telah bertukar kepada sistem republik. Namun, pemimpin-pemimpin seperti Yuan Shikai dan Chiang Sun tidak mempunyai keinginan ataupun willingness untuk berdemokrasi. Kedua, kerajaan pusat yang lemah telah ditubuhkan akibat daripada kekurangan sifat demokrasi di dalam sistem republik, iaitu para panglima perang untuk berani menentang kerajaan pusat dan memerintah wilayah masing-masing secara bebas dan saling berperang antara satu sama lain. Dan yang ketiga, akibat daripada kegagalan daripada penyatuan pula telah membawa kepada dilema untuk memerangi Jepun atau hendak memodernkan China dengan idea pemerintahan barat. Dengan itu, tamat sudah sesi perbincangan dan huraian bagi tajuk ini. Untuk meneruskan lagi bagi komponen analisis, kesimpulan, novelty dan juga rujukan, akan saya serahkan kepada sahabat saya, Syazran Haikal 2 untuk menerangkan kepada anda dengan lebih lanjut. Dengan itu, saya serahkan kepada sahabat saya. Dipersilakan.
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Syazra Haikal 1 di atas pembentangan yang cukup menarik sebentar tadi. Saya selaku Syazra Haikal kedua akan teruskan lagi untuk membentangkan tajuk ini menerusi komponen analisis. Di bawah analisis ini terdapat dua sudut pandang. Pertama, positif dan kedua, negatif. Di bawah sudut pandang positif terdapat 4 perkara. Pertama, apabila kita lihat usaha kegerakan anti mancu yang berani telah dijalankan untuk menyingkirkan dinasti Qing yang telah bertapak di China selama hampir 200 tahun. Dan kedua, apabila pihak revolusioner dan nasionalis ini mampu untuk bangkit untuk membendung segala perpecahan, kelemahan, keberberokan yang dilaksanakan oleh dinasti Qing sepanjang pemerintahan mereka. Dan yang ketiga, apabila wujudnya peranan baik yang dimainkan oleh seorang tokoh yang bernama Dr. Sun Yat-sen yang mempunyai keinginan supaya negara China ini dipandang tinggi seperti negara-negara barat. Dan perkara keempat, apabila hadirnya kecekapan pemimpin tentera seperti Yuan Shikai ini di bawah dinasti Qing yang mempunyai pengalaman mengetuai tentera darat dan laut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Kemudian, menerusi analisis negatif pula, terdapat 4 perkara utama. Pertama ialah kelemahan pemimpin mereka iaitu Sun Yat-sen yang digelar sebagai bapa Cina moden. Sewaktu penggulingan dinasti Qing, beliau gagal untuk mempunyai sifat sebagai seorang pemimpin yang baik kerana pada waktu itu beliau tidak mempunyai sebarang keyakinan dan keberanian meskipun beliau seorang yang berjiwa nasional. Kedua, apabila wujudnya konflik antara Yuan Shikai dengan tokoh-tokoh revolusioner yang mengakibatkan kekacauan politik di China. Tokoh-tokoh revolusioner ini di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen telah pun mendirikan Parti Kuomintang ataupun KMT apabila mereka mencurigai tindakan Yuan Shikai yang kurang berminat menubuhkan kerajaan demokratik pada ketika itu di negara China. Dan perkara ketiga, apabila wujudnya pemerintah yang tidak mudah bertolak ansur dan mempunyai sifat ego yang tinggi. Contohnya, Luan Qiru yang dilantik sebagai Perdana Menteri selepas kematian Yuan Shikai dan juga Lee Yung-hung yang memegang jawatan Presiden, namun kedua-dua mereka mempunyai sifat yang tidak baik. Dan perkara keempat pula ialah kelemahan revolusi Cina apabila pemerintah tidak mempunyai sifat integriti, apabila mereka gagal mempamerkan ketaatan yang utuh tanpa berbelah bahagi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Seterusnya, kita akan lihatkan pula tentang komponen kesimpulan. Secara kesimpulannya, kedua-dua objektif kajian telah pun kita capai dek kerana pembuktian dan juga sumber-sumber yang telah digunakan telah pun mencukupi dan mencapai aspek-aspek yang diperlukan di bawah objektif-objektif kajian ini. Dan kedua, apabila sejarah revolusi ini telah memberikan pelbagai pengajaran kepada banyak tamadun, terutamanya negara China sendiri. Bagi novelty pula, terdapat 3 perkara. Pertama, apabila kita menggunakan sumber rujukan daripada penulis yang berpengetahuan dan sumber-sumbernya adalah sahih dan absah. Kedua, bagaimana kajian yang kita lakukan ini mengandungi keseluruhan aspek yang telah pun diceritakan seawal daripada pengenalan sehinggalah kesimpulan terhadap perkara dan intipati revolusi 1911. Dan ketiga, bagaimana kajian ini telah pun mengenal dan memahami landscape perubahan politik bagi negara China akibat revolusi 1911. Komponen terakhir dalam pembentangan kali ini adalah rujukan. Seperti anda boleh lihat di sebelah saya ini, iaitu terdapat 3 rujukan yang kami guna pakai. Namun yang demikian, kami juga menggunakan rujukan-rujukan tambahan daripada sumber-sumber yang sahih untuk mewarnai, mengisi kertas kerja yang kami laksanakan bagi tajuk ini. Oleh yang demikian, tamat sudah pembentangan revolusi 1911 dan perubahan landscape politik China satu huraian. Saya selaku wakil daripada Kumpulan 9 ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Khairul Nizam bin Mat Karim selaku pensyarah yang telah pun memberi panduan kepada kami dalam menyiapkan segala tugasan sepanjang semester ini, dan juga sekalung apresiasi kepada ahli Kumpulan 9 yang telah pun sama-sama menyiapkan tugasan berkumpulan. Seterusnya, sekalung perhargaan juga kepada rakan-rakan subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia MPU 3123 yang telah pun mewarnai subjek kita pada semester ini dengan penglibatan anda semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.